Yang bahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ali bin Haji Baharum, dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih Tuan Dilatil, sebagai pengurusi majlis. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Fattah bin Abdullah, Timbalan Presiden Angkasa. Yang berbahagia Encik Ashraful Amin Muhammad Ghazali, penolong Kadhi Bahagian Masjid Jabatan Agama Islam Muazzam Shah. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Azhar bin Haji Sulong, penolong Pegawai Hal Ahwal Ekonomi Tuan Jaya Koperasi Malaysia Negeri Pahang. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Zahidi Haji Hussein, pengurusi JPN Negeri Pahang Zon 1. Tuan Haji Muhammad Hussein Yunus sebagai pembaca doa. Tuan Syed sebagai ahli JPN. Dan lembaga JPN yang lain, rakan-rakan media, staf angkasa, tuan-tuan dan perempuan yang berhormat sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita dapat bersua dalam seminar untuk mewujudkan koperasi Khaliah Masjid. Ini merupakan siri lawatan angkasa ke seluruh negara. Saya kira ini sudah sampai kali yang ke-6 kita menjelajah beberapa negeri yang kita beri prioriti utama untuk penubuhan operasi Khaliah Masjid. Saya difahamkan sebentar tadi, tuan-tuan telah dibentangkan segala aktiviti angkasa dan juga hasrat penubuhan oleh pembentang-pembentang yang pertama tadi, Saudara Mahdi Mazuki. Jadi saya tidaklah nak bercerita mengulangkan benda yang serupa atau benda yang sama. Biarlah kita lihat secara skop yang lebih luas tentang peranan kita, pertama sekali masjid di bawah jagaan kita. Kita lihat masjid selama ini tidak begitu berfungsi sebagaimana fungsi yang sebenar. Masjid hanya sebagai pusat peribadatan, itu terbukti memang berjalan dengan baik, tetapi lebih luas daripada itu sebenarnya fungsi masjid yang harus dilakukan. Jadi inilah yang harus kita fikirkan. Kita nak menjadikan fungsi masjid ini bangun ataupun berubah menjadi fungsi yang sebenar yang pernah dicatatkan dalam sejarah Islam. Kita lihat semasa penubuhan masjid yang pertama di dalam sejarah Islam ialah Masjid Al-Quba. Kita tahu kita pergi Mekah sampai ke Madinah. Awal yang pertama sekali kita sembahyang ialah Masjid Al-Quba, iaitu sembahyang sunat. Inilah masjid yang dicatatkan dalam sejarah Islam ditubuh, yang pertama kali ditubuh, dan bukan hanya berfungsi sebagai pusat ibadat saja. Ini ternyata dalam sejarah, kalau kita baca, Masjid Quba menjadikan center untuk kegiatan ekonomi dan juga kegiatan politik atau pentadbiran negara di samping kegiatan agama. Jadi kita lihat fungsi itulah yang harusnya kita kembalikan. Yang selama ini masjid di negara kita tidak langsung terlibat selain daripada aktiviti ibadah. Jadi kita harus lihat apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Apabila Rasulullah SAW berpindah saja ke Madinah, dijemput oleh orang Madinah. Jadi penjarahan itu bukan penjarahan kerana desakan dakwah daripada Mekah. Sebenarnya desakan, tuntutan, tarikan daripada orang Madinah sendiri menjemput Rasulullah datang. Sebab mereka berhadapan keadaan yang getir, ditekan oleh cengkaman ekonomi, cengkaman politik oleh orang-orang Yahudi, yang menyebabkan kedatangan Rasulullah itu dijemput. Jadi ada dua arah. Pertama, dakwah daripada Mekah sendiri ke Madinah. Yang kedua, dijemput oleh orang Madinah sendiri untuk datang. Sebab dengan kehadirannya orang Mekah, diyakini oleh mereka akan mengubah struktur ekonomi mereka sendiri dan juga politik yang dicengkam oleh orang Yahudi pada masa itu.
Oleh itu kita harus lihat apa yang berlaku di negara kita sekarang ini tak jauh, tak beza pun dengan apa yang telah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Oleh itu kita harus kembali melihat fungsi masjid. Apabila fungsi masjid ini kita bangkitkan, kita akan dapat berubah apa yang ada sekarang boleh menjadi pada sesuatu yang lebih baik. Apabila Rasulullah SAW sampai saja ke Madinah, maka didirikan Masjid Quba itu, dan setelah didirikan Masjid Quba itu Rasulullah lakukan beberapa program. Program yang pertama ialah program mempersaudarakan orang Ansor dengan orang Muhajirin. Orang Ansor ialah orang Madinah, Muhajirin orang Makkah. Ini faktor sosial, integriti sosial yang pertama dilakukan dalam Islam. Yang integriti sosial itu luar biasa, yang tidak boleh kita bandingkan. Sistem muakhah, persaudaraan, brotherhood itu tidak pernah ada di dalam sejarah dunia yang sayangkan mereka sanggup menyerah segala-galanya untuk saudaranya. Jadi orang Mekah diberi layanan sebaik mungkin oleh rakan saudaranya daripada Madinah dengan menyerah segala-galanya. Ada harta dibagi harta, ada tanah diberi tanah. Sayangkan sanggup meninggalkan istrinya, kalau yang lebih daripada satu, untuk dikawinkan dengan saudara. Walaupun tak berlaku, tapi sejarah mencatatkan. Ini menunjukkan hebatnya persaudaraan. Setelah itu mereka juga membantu sektor ekonomi. Abdurrahman bin Auf, jutawan Mekah yang semua orang kenali, tak tinggal harta bendanya, selesai pinjam pergi ke Madinah. Sampainya ke Madinah orang berniaga, tetap berniaga juga. Dia meminta rakannya untuk membantu, untuk memberi modal semula untuk dimulakan perniagaan baru. Rakannya memberi, tapi nak memberi secara percuma, itu ditolak. Inilah konsep di mana adanya unsur ta'awun. Dia bantu dalam konteks, kalau dalam konteks muamalah kita, boleh dalam bentuk syarikat, boleh dalam konteks ijarah, boleh dalam konteks mudharabah, boleh dalam konteks syarikat. Jadi bermakna bantuan yang nak diberi itu, uang yang diberi itu tidak diterima dengan hanya percuma ataupun dengan sebagai bantuan percuma, tetapi sebaliknya dilakukan setelah mengikut salah satu muamalah yang telah mesti ada. Itu diterima dalam bentuk mudharabah, mungkin dalam bentuk syarikat. Ini kita tidak pasti bagaimanakah bentuk bantuan tersebut. Jadi amalan inilah yang menjadikan amalan kita salah satu daripada amalan koperasi, amalan bekerjasama di antara satu sama lain. Yang hari ini kita wujud amalan itu di aktiviti sosial, gotong royong dalam masyarakat, ta'awun. Jadi aktiviti ta'awun dalam konteks ekonomi tidak berlaku, tapi berlaku dalam Rasulullah. Abdurrahman bin Auf telah dibantu oleh rakannya dalam bentuk kewangan, memulakan perniagaan semula. Jadi konteks ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan itu tidak dihayati oleh kita. Kita abaikan sama sekali. Jadi angkasa hari ini menjemput kita supaya kembali melihat fungsi masjid dan cuba menghayati kembali tuntutan Islam berhubung dengan kegiatan masjid yang seharusnya, yang sepatutnya. Apabila diberi modal semula untuk menjalankan perniagaan, Abdurrahman bin Auf dan juga Rasulullah mewujudkan satu pasaran baru. Ini konteks perniagaan, mewujudkan satu rangkaian perniagaan baru yang dikuasai oleh orang-orang Arab, yang mengganti satu rangkaian perniagaan yang sedia ada yang dikuasai oleh orang Yahudi. Macamlah hari ini sama juga kita berhadapan dengan cengkaman perniagaan, rantaian perniagaan yang begitu kukuh. Mereka menguasai segala aspek perniagaan, menjadikan satu kartel, menyebabkan kita tidak boleh bergerak. Jadi orang Islam, orang Melayu, kita harus mencari jalan yang lain. Kalau zaman itu Rasulullah SAW, orang Madinah mencari jalan lain, keluar daripada market yang sedia ada, dengan menubuhkan satu rantaian baru dinamakan Suqul Madinah, yang menggantikan Suqul Yahudi. Pasaran Yahudi digantikan dengan Suqul Madinah, dengan membukakan pasaran baru, mana menarik pelanggan-pelanggan berniaga di kawasan baru. Dalam konteks hari ini bukan mesti pasar raya yang kita masukkan, mana rantaian perniagaan, itu sistem perniagaan yang mana dikuasai oleh kita. Itu maksudnya. Jadi kita mesti lihat
dalam aspek di mana kita boleh bergabung sesama kita, berniaga sesama kita, rangkaian kita bagi berhadapan dengan rangkaian yang sedia ada dalam pasaran hari ini. Jadi dengan kata lain, kita harus mewujudkan rangkaian tersebut. Jadi kita lihat koperasi adalah satu peluang yang boleh kita lakukan. Di samping syarikat-syarikat yang sedia ada, kita harus memikirkan rangkaian koperasi bagi menembusi, bagi menjadikan satu channel baru untuk memasarkan produk-produk koperasi dan juga untuk menyampaikan barang-barang koperasi kepada pengguna. Hari ini kita timbul masalah apabila kita membuat suatu production, suatu pengeluaran barang di mana saja, barangan kita itu tak sampai ke sasaran. Oleh kerana kita tidak mempunyai rantaian yang begitu rapi seperti mana mereka ada. Barang kita keluar daripada hari ini, rompen ini tak akan sampai ke Kuala Lumpur. Kalau sampai pun mengambil masa yang agak panjang, oleh kerana kita tidak mempunyai kedai-kedai yang secukupnya. Oleh itu, kalau kita nak memastikan produk orang Melayu, produk orang Islam sampai ke pasarannya, kita mesti mewujudkan rangkaian kita. Jadi melalui koperasi yang sedia ada dalam negara kita, ditaksirkan sekarang dah 8,000 buah koperasi, dan kita yakin dengan 6,600 buah masjid yang akan dikonvert menjadi koperasi juga, ada merupakan outlet kita yang akan memasarkan produk-produk yang dikeluarkan oleh kita dan juga oleh bukan koperasi. Jadi kita lihat apabila diwujudkannya pasaran baru, pasaran itu telah mengalih pandangan perniagaan daripada Yahudi kepada Suqul Madinah yang telah diwujudkan. Berarti Rasulullah berjaya mengubah sistem ekonomi di Madinah pada masa tersebut sebagai alternatif kepada pasaran yang baru yang dimulakan oleh orang-orang Arab sendiri dan oleh orang-orang Islam. Itulah kejayaan Rasulullah SAW bila bercerita tentang hijrah. Bukan hijrah itu hanya agama sahaja, sebenarnya hijrah politik sekaligus agama dan juga ekonomi. Jadi kita hari ini mari berhijrah. Kita kembali kepada hijrah di mana kita juga merubahkan pergantungan kita kepada sistem yang ada, kepada sistem yang baru yang boleh memangkinkan ekonomi umat Islam dan juga negara kita. Angkasa menyadari hal ini dan kita mengambil inisiatif untuk mengaktifkan, menggerakkan aktiviti-aktiviti yang serupa. Pertamanya kita nak memastikan pengawasan ataupun pengawalan daripada awal, daripada akhir, daripada atas hingga ke bawah. Jadi kalau kita masuk satu bidang itu, kita kawal habis. Kalau tak buat macam itu tuan-tuan, tak berjaya. Tuan-tuan cubalah hari ini buka supermarket, bukalah kedai macam mana pun, tuan-tuan tak akan berjaya. Sebab tuan-tuan masih bergantung dengan supply daripada mereka. Kalau supply daripada mereka, kita tak boleh hebohkan, mengatakan kita boleh jual dengan harga murah. Sebab harga itu ditentukan oleh orang yang supply. Kalau kita buka 300 kedai sekalipun, tapi kalau kita tidak buka DC, distribution center kita sendiri, tak boleh. Oleh itu, Angkasa sedang merancang ke arah DC. Kita tak akan buka kedai-kedai, oleh itu Angkasa tak promote hari ini buka kedai runcit. Walaupun kita galak, kedai runcit dibangun diwujudkan, tapi Angkasa punya program, kita tak akan mula di situ. Kita akan mula DC dulu. Distribution center di mana kita kumpul semua barang dan kita distribute semua barang. Berarti di situlah kita boleh menentukan harga barang tersebut dikawal. Di antara program kita yang sedang kita rancangkan untuk mewujud DC. Semua kita bagi sekarang ini mengikut prioriti di manakah yang lebih dulu, kita dahulukan. Sebab Angkasa mula bergerak secara aktif dalam bidang perniagaan dalam 2 tahun yang belakangan ini. Kita lihat mana prioriti yang utama dulu. Kita utamakan sekarang ini perbankan. Alhamdulillah bank telah diwujudkan, itu Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa, Kopsya. Datuk Patah dah jelaskan tadi. Sebab kita lihat dengan penubuhan ini tadi, itu sebagai dana murah ataupun dana percuma yang boleh membangunkan premis perniagaan. Pertama, ini bukan saingan. Kita tidak ada saingan dengan siapa. Kita dah mendapat approval daripada Majlis Agama Islam Selangor dan kita beri komitmen. Kalau wang itu kita dapat dan kita bina di negeri Pahang ini, hak Pahang, kita akan registerkan sebagai Majlis Agama Islam atau wakaf negeri Pahang untuk Pahang. Tapi kawalan kita, the moment kita siap saja, ini aset Pahang, aset wakaf Pahang. Yang mana wakaf itu telah diwakafkan oleh tuan-tuan, hak milik Pahang. Tapi untuk pengurusan atas aset itu kita akan urus.
proceed ataupun hasil daripada pengurusan itu ada lagi untung, kita beli lagi juga kalau benar dipaham untuk paham. Jadi itulah konsepnya dalam bylaw yang telah kita draft untuk ditandatangani di antara kita dengan Majlis Agama Islam Selangor dan juga dengan negeri yang lain. Bermaksud apabila angkasa masuk, kita masuk daripada puncak sampai ke bawah. Tak boleh masuk tengah-tengah, tak boleh masuk bawah, tak boleh masuk atas saja dan lepas tak boleh. Ini pengalaman lalu dah kita lihat. Kita banyak usaha, kerajaan banyak usaha, tapi usahanya tak sampai. Akhirnya tak mana. Oleh kerana kita masuk mungkin pada pandangan kita mungkin tidak komplit. Bila tak komplit, kita tak akan boleh sampai ke mana-mana sebab mereka sudah kuat mengongkongi. Saya lihat dari segi perbankan tadi, bila kita tubuh bank ini, fokus kita 3 perkara. Pertama, produk personal loan. Itu memang biasa, sudah pun berlaku. Hari ini pinjaman peribadi, saya tak berapa hebat dengan pinjaman peribadi, tapi saya rasa kita boleh memberi sumbangan yang besar dalam pinjaman perumahan. Pinjaman perumahan ini kita akan menggunakan sistem musyarakah mutanaqisah, satu sistem yang lain daripada sistem perbankan Islam yang ada sekarang. Dan sistem perbankan Islam yang ada sekarang, dia menggunakan BBA, Bank Bisamanil Ajil, ataupun dia gunakan Bai'ul Ainah, yang penjualan yang dikreatkan untuk mewujudkan sebagai satu hutang, ataupun digunakan dengan At-Tawarruk. Ini 3 produk yang famous dalam sistem kewangan Islam. Tiga produk ini asasnya ialah hutang. Dikreatkan hutang, maka hutang itu dibayar secara angsuran. Jadi samalah seperti mana konvensional, samalah seperti mana bank riba dulu. Bagi wang dengan kadar sekian persen tahunan sampai sekian tahun. Samalah dengan ini, tapi ini Islamik sebab dia akad secara Islam jual beli. Itu gunakan BBA, Bank Bisaman Ajil. Kita tidak menggunakan asas debt financing ataupun pembiayaan hutang ini, tapi kita akan gunakan equity financing, pembiayaan equity. Pembiayaan equity ini asasnya lebih kepada syarikat, mudharabah dan musyarakah yang akan kita gunakan. Bila kita gunakan musyarakah, bukan syarikat yang biasa, ini musyarakah sudah ada digabung kaitkan dengan produk-produk yang lain. Kalau syarikat biasa, dia ada syarikat ainan, ada syarikat hujub, ada syarikat abdan. Jadi tuan-tuan kalau mengaji agama, saya belajarlah sikit-sikit ekonomi, belajar agama. Kalau syarikatul abdan, syarikat perkongsian di antara 2 atau 3 orang yang masing-masing menyumbang tenaga, itu abdan. Itu anggota kita sendiri terlibat. Ini biasanya lawyer, dinamakan syarikatul abdan. Di mana 2 lawyer join sama-sama lawyer, berapa dia punya sumbangan akan dibagi untuk sumbangan. Jadi dia bahagian keuntungan berdasarkan sumbangan tenaga masing-masing. Itu namanya syarikatul abdan. Ada syarikatul wujub. Syarikatul wujub ini ialah sumbangan berdasarkan kepada air muka. Wujub, wajhun. Jamak dia wujub, muka-muka. Dia kerana itu goodwill. Islam ada goodwill. Oleh kerana saya mempunyai goodwill, nama saya terkenal, orang kenal saya, orang suka saya, orang boleh offer saya berniaga tanpa modal. Boleh tak boleh? Boleh. Islam iktiraf sebagai goodwill. Nama dia syarikatul wujub. Ada juga syarikat dinamakan syarikatul ainan. Syarikat ainan ini adalah syarikat perkongsian biasa di mana satu kumpulan 3 lebih berkongsi sama-sama untuk mewujudkan perniagaan. Sama ada mereka sendiri yang menjalankan perniagaan itu atau mereka mewakilkan orang lain atau melantik staf menjalankan perniagaan. Ini namanya syarikatul ainan. Koperasi adalah salah satu dari syarikatul ainan. Kita sudah diajar oleh Islam tentang perkongsian ini, tetapi kita tidak praktik dalam amalan kita. Oleh itu, masjid memang mempunyai potensi untuk mewujudkan syarikatul ainan ini, di mana dalam bentuk moden yang diwujudkan ialah dalam pemerintahan koperasi, di mana kita semua memodalkan koperasi kita dan masa yang sama kita mengurus sendiri dan juga kita melantik orang lain menjadi menjaga pengurusan yang selanjutnya. Jadi oleh itu, di bawah konsep ini kita akan wujudkan perkongsian ini, kita terapkan dalam amalan koperasi.
Jadi apa yang disebutkan apa nama? Saya lupa ke mana tadi yang mobile tadi. Okey, maknanya angkasa tidak akan masuk dalam bidang perniagaan yang tidak menyelesaikan daripada atas sampai ke bawah. Jadi apa yang saya sebutkan masjid ni, rumah tadi. Bila kita gunakan syarikatul musyarakah mutanaqisah. Musyarakah mutanaqisah ialah perkongsian di mana pembeli rumah itu bukan dia beli, dia merupakan sebagai pengkongsi yang berkongsi dengan bank membeli sebuah rumah. Apabila dia beli sebuah rumah itu disewa balik kepada dia dan dia akan menggunakan wang sewaan itu yang dipulang balik kepada dia sebab dia ada share. Kalau rumah itu 200,000, dia bayar 10%, iaitu 20,000, bank akan bagi sebanyak 180,000 beli rumah, dan rumah itu disewa balik kepada dia. Lepas sewa balik kepada dia, dia dapat setiap bulan 10% dari persewaan itu akan kembali kepada dia. Katakan sewa 1,000, dia dapat balik 100, dan 100 itu dia beli share bank. Dengan kata lain, rumah tersebut akan dijual share bank itu kepada pelanggan kita. Jadi pelanggan kita akan mendapat rumah tersebut dari masa ke semasa melalui sewaannya sendiri. Dengan cara ini lebih cepat berbanding dengan sistem-sistem yang saya sebutkan seperti tadi. Itu tawaruk, ainah dan juga ainah, tawaruk dan BBA. Jadi inilah satu proses. Yang kesana lagi yang saya nak lihat, yang kedua, kita harus membuat rumah kepada korporasi-korporasi yang mempunyai aset. Kita mesti membangunkan harta tersebut. Di sini yang akan timbul perniagaan baru. Angkasa telah menubuh sebuah syarikat di bawah bank ini untuk mewujudkan sebuah syarikat bagi menguruskan pengurusan pembinaan semua aset-aset, termasuk aset masjid, termasuk aset-aset koperasi masjid dan juga aset-aset koperasi yang sedia ada dengan melalui syarikat tersebut. Bila kita bangun itu, kita akan memerlukan bahan-bahan binaan. Hari ini bahan-bahan binaan dikawal oleh orang lain. Kalau kita sudah kenal pasti berapa banyak koperasi yang mempunyai aset yang nak dibangunkan, maka semua material binaan itu akan disuplaikan oleh kita sendiri. Di situ kita akan cuba memecahkan penguasaan kawalan bahan-bahan binaan daripada simen sampai habis. Jadi dengan kata lain, sekali lagi, projek yang angkasa masuk adalah projek daripada awal sayangan ke bawah sayangan habis. Jadi kita lihat angkasa sedang merancang ke arah tersebut, sedang dalam proses penubuhan bank ini. Apabila wujudnya nanti tuan-tuan akan dapat lihat, kita mungkin dapat lihat koperasi melibatkan diri dalam perniagaan hardware, bahan-bahan binaan. Dan kita akan import, kalau perlu diimport dari negara China, kita akan import terus. Sebab kita mempunyai kemampuan tersebut dan kita mempunyai rantaian yang cukup dan kita tahu pasaran kita. Bila rumah ini dijual dengan menggunakan sistem dengan penyelesaiannya lebih awal berbanding dengan sistem BBA, lebih kurang dalam 8 tahun, sudah pasti akan menjadi tarikan masyarakat. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi ingin serukan, walaupun Tuan Patah dah sebutkan, tubuhlah koperasi masjid. Aset masjid banyak. Selama ini masjid tak pernah dibangun. Harta tuan-tuan, masjid tuan-tuan tinggallah itu, walaupun tempatnya strategik. Tidak siapa yang tolong kita. Pertama, kerana dia aset harta wakaf. Bila harta wakaf, bank tak terima, bank bankroll. Bank dia terima kalau harta itu boleh dicagarkan. Yang kedua, imam-imam dan pegawai masjid macam kita semualah dah umur lanjut. Bank pun tak tengok kita lagi. Jadi apabila tuan-tuan tubuh saja koperasi, aset koperasi akan dibangunkan tanpa cagaran, tanpa garantor. Tak perlu cagaran, tak perlu garantor. Syaratnya satu saja, tuan-tuan buka akaun dengan bank kita. Wang kutipan Jumaat setiap hari Jumaat masuk dalam akaun kita dengan dikawal sedia oleh Majlis Agama Islam. Kita minta Majlis Islam pastikan, sebab ini perusahaan nak bina pun harus mendapat izin daripada Majlis Agama Islam, sebab mereka yang pegang tentang wakaf. Setelah wakaf, Jabatan Wakaf setuju, kita akan bangun harta tersebut.
Kemudian kita juga memikirkan masjid ini kita harus jadikan center untuk pusat dialisis, hemodialisis. Apakah salahnya kalau kita jadikan hemodialisis itu di masjid dan sekaligus mereka datang merawat sekaligus beriktikaf dengan desain yang sesuai, yang betul. Hari ini masjid kalau desain sekarang hemodialisis duduk bawah tak jadi wakaf, tak jadi iktikaf. Dia kena tanya majlis fatwa lah. Kita kena tebuk lubang masjid itu, pintu masjid, buka pintu hemodialisis itu supaya ada sambungan. Kalau dia sambung, dia kira itu sebagai masjid. Kalau di bawah ataupun tempat lain, tak dikira masjid. Jadi ada kaedah dia. Jadi agama Islam harus memberi fatwa. Wujudkan keadaan demikian, di mana apabila kita datang membuat rawatan di masa rawatan itu kita iktikaf. Mana bayangkan 4 jam sekali rawatan, tuan-tuan. Seminggu 3 kali. 4 jam seminggu 3 kali. Kita lebih kurang menunggu waktu, ialah lebih kata menunggu ketika. Dan kita nak pastikan apabila kita datang buat rawatan itu kita dapat pahala iktikaf. Dan yang kedua, kita siapkan dalam kursi yang kita wujudkan itu ada dengan software yang boleh menyumbang kepada ibadah. Dengan kata lain, majlis Al-Quran dan seumpamanya. Yang hari ini tidak ada pusat dialisis yang serupa dibuat. Oleh itu Angkasa berhasrat untuk mewujudkan pusat dialisis yang seumpama itu. Ini daripada wang, pertama daripada wang tuan-tuan. Tuan-tuan mempunyai wang kutipan hari Jumaat yang Angkasa akan tolong gunakan wang tersebut beri pembiayaan buat pusat dialisis. Yang kedua, kemungkinan mesin dialisis ini kita bagi sebab kita dapat wang daripada kutipan wakaf yang saya sebutkan tadi. Infak lil waqf yang kita dapat tadi mungkin kita akan salurkan ke situ. Jadi kita berhasrat untuk memberi perkhidmatan yang terbaik walaupun cahnya sama sebab dibayar oleh Majlis Agama Islam, dibayar oleh SOPSO, dibayar oleh kerajaan. Cahnya mesti sama tapi fasilitasnya lebih tinggi. Jadi kalau di biasanya dia tak akan dapat fasilitas yang seperti mana yang kita akan bagi. Itu inilah antara program yang sedang kita rancangkan. InsyaAllah dalam minggu ini saya akan pergi ke public check untuk menghadiri satu expo kesihatan sedunia di mana kita akan mencari supplier utama untuk equipment dan juga barang-barang keperluan pusat dialisis ini. Dan kita berhasrat untuk buka seluruh negara dan Angkasa beri komitmen akan bermula di Kelana Jaya dalam masa yang terdekat untuk menjadikan sebagai center percubaan ataupun contoh yang akan diikuti oleh semua koperasi yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah melibatkan diri dalam Halal Hub di Gambang ini. Ini kita lihat orang negeri Pahang tadi mengambil bahagian dalam kuasa untuk melaksanakan penubuhan Halal Hub di mana kilang akan diwujudkan. Koperasi mengambil bahagian dalam kilang tersebut mengeluarkan makanan-makanan halal untuk diekspor dan juga untuk kegunaan tempatan. Jadi juga sekali lagi maksudnya kita pegang yang atas, kita tak main yang bawah. Terus kita nak pastikan produk kita sampai ke dunia. Kita sudah ada kerjasama dengan Perancis, The Ground, sebuah syarikat pemakanan di negara Perancis, menggunakan produk makanan berdasarkan daging. So dia telah datang ke Malaysia bertemu dengan kita dan bersetuju untuk menerima produk kita untuk dijual di seluruh dunia. Dan juga kita bersetuju menerima barang yang masuk ke Malaysia melalui proses penghalalan yang akan diproseskan oleh Malaysia. Jadi ini perkara yang dalam perancangan dan sedang berlaku sekarang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rujuk kepada penubuhan koperasi karya masjid, tuan-tuan fokuskan dalam bidang tuan-tuan. Buatkan koperasi ini, segerakan penubuhannya dengan bimbingan daripada SKM dan juga daripada Angkasa akan mewujudkan koperasi tersebut dan kita akan berikan apa yang patut kita beri. Dengan cara itu masing-masing bergerak mengikut keupayaan dan juga bidang masing-masing. Tuan-tuan dalam kapasiti tuan-tuan penubuhan koperasi, saya dan Ketua Patah dan juga kami dalam kuasa dekat Angkasa dalam bidang keupayaan kita melaksanakan apa yang dibimbangi oleh kebanyakan. Antaranya membimbangi kalau kita buat berniaga di manakah barang kita nak jual. Yang kedua, apa yang kita harus jual. Ini kita fikir, biarlah bagi Angkasa fikirkan hal tersebut. Sebab kita bila masuk, kita masuk secara sungguh-sungguh.
kita akan bimbing koperasi masjid ini sampai berjaya. Seperti mana yang telah kita lakukan kepada koperasi sekolah. Yang satu ketika dulu orang pun tak percaya bahawa koperasi sekolah boleh berjaya seperti mana yang ada pada hari ini. Kita bimbing sampai habis 2,400 buah koperasi sekolah di negara kita di bawah bimbingan kita. Jadi samalah koperasi masjid 6,600 buah kami akan bimbing sampai habis. Nah, pastikan penubuhan dan juga perniagaan koperasi masjid. Jadi oleh itu kita boleh membantu hasrat negara untuk melonjakkan pendapatan per kapita setiap individu rakyat Malaysia yang hari ini sudah tinggi tapi diharap lebih tinggi. Dan inilah harapan kerajaan dan juga memastikan pencapaian negara maju menjelang 2020. Jadi kalau kita tak bergerak, kalau kita tak berubah dalam kapasiti kita, maka pasti kita tidak akan menyumbang dan tidak menolong pencapaian hasrat tersebut. Kerajaan mengharapkan sektor koperasi menyumbang 5% KDNK negara menjelang 2013 dan 10% menjelang 2020. Jadi kita masih lagi tinggal 2 tahun untuk 2013 dan 8 tahun untuk 2020. Apakah boleh capai atau tidak? Mungkin kita akan capai kalau kita bergerak secara skala besar. Kalau kita bergerak secara biasa, baik koperasi yang sedia ada, kalau bergerak secara biasa, saya ingat payah. Maka oleh itu harus semua bergerak secara skala besar dan memberi fokus kepada bidang-bidang yang menyumbang pendapatan yang lebih tinggi. Saya sebutkan, kita harus transform. Koperasi hari ini harus transformasi. Kalau kerajaan melancarkan Economic Transformation Program (ETP), Economic Transformation Program dengan membuat beberapa aktiviti dengan fokus pada aktiviti-aktiviti yang boleh menjana pendapatan besar, koperasi juga sama. Harus kita melakukan CTP, Cooperative Transformation Program, dengan memberi tumpuan dalam bidang-bidang yang menjanakan pendapatan besar dan juga dengan skala yang lebih besar. Kalau koperasi kredit harus dibesarkan keupayaan pembiayaan. Saya ingatkan, kita tidak lihat lagi bank, koperasi sudah mencukupi. Hari ini bank bersaing dengan koperasi. Sebab bank boleh memberi pinjaman yang banyak, lebih besar daripada koperasi. Dengan wujudnya Kopsha, kita pastikan semua koperasi boleh bagi seperti mana bank bagi. Sebab Kopsha akan membiayai koperasi tuan-tuan untuk beri pinjaman kepada ahli tuan-tuan. Koperasi karya masjid ada government servant, kaki tangan kerajaan. Kita boleh bantu koperasi karya masjid. Satu gandaannya 10. Kalau tuan-tuan ada 1 juta, kami akan bagi 10 juta. Kalau ada 100,000, kita akan bagi 1 juta. Berarti satu gandaan 10. Jadi Kopsha akan membiayai pembiayaan kredit yang kepada ahli tuan-tuan. Dan kita akan bagi kod potongan gaji serta-merta apabila koperasi tuan-tuan mempunyai anggota government kaki tangan kerajaan. Jadi inilah antara perkara yang sedang kita rancang. Kalau itu kita harap ahli-ahli kita bergantung satu patut pada koperasi, tidak lagi melihat bank sebagai tempat harapan mereka. Sebab selama ini bank saja yang di masjid kita. Jadi oleh itu aktiviti ekonomi perniagaan akan berlaku dengan luas, dan ini mungkin membolehkan kita angkasa merancang untuk mengimport produk-produk tersebut. Kalau 6,600 wujud koperasi, keperluan kita begitu besar sekali. Bukan saja kita boleh import, mungkin kita buat kilang. Inilah rancangan kita. Benda ini akan berjaya kalau kita semua mengambil bahagian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir secara itu saja ucapan saya, dan saya harap tuan-tuan telah pun diberi maklumat yang lengkap oleh penceramah-penceramah pagi tadi dan juga akan datang hari ini dan besok, bagaimana merealisasikan perubahan tersebut. Jangan fikir lain, saya dulu, serah pada kita. Jangan bimbang macam-macam fikir nak buat, tak buat, boleh jadi, serah pada kita. Tengok, jadi atau tidak. Kami boleh provekan perubahan ini dan akan provekan kejayaannya. Terima
Buktinya koperasi sekolah sudah mendapat iktiraf dunia. Bahawa koperasi di Malaysia, koperasi sekolah Malaysia berjaya di dunia. Tidak ada negara lain yang boleh buat seperti Malaysia. Dan telah menjadi tumpuan kepada negara-negara lain datang melihat dan mengambil mengkopikan kita punya sistem. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah saja ucapan saya dan saya sudahi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya meresmikan seminar penubuhan komputer masjid pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.